Baik, untuk season 2 AIoT terbaru daripada Realme dia ada tawarkan dua jenis earphone lah. Satu adalah jenis TWS, satu lagi dia adalah jenis macam neckband tu lah. Yang mana untuk TWS ni nama dia adalah Realme Buds Air Pro. Manakala untuk yang neckband tu nama dia adalah Realme Buds Wireless Pro. Aku ada buat video unboxing berkenaan dengan kedua-dua device ni. Kalau korang tak tengok lagi, aku suggest korang pergi tengok dululah. Aku akan letak link dekat sini kot. Aku rasa dekat atas ni lah. Ada link untuk korang pergi tengok video unboxing tu. So dalam video unboxing tu ada 5 device yang aku unbox. 5-5 ni adalah AIoT terbaru daripada Realme lah. Tapi dalam video kali ni aku bukannya nak bercerita berkenaan dengan kesemua 5-5 device tu. Aku nak fokus pada satu benda je, iaitu Realme Buds Air Pro. Maka tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan video ini. Let's go. Salam guys, Muaz balik di sini. So dalam video kali ini, selain daripada aku buat full in-depth review untuk Realme Buds Air Pro ni, aku juga akan mention sedikit berkenaan dengan Realme Buds Wireless Pro. Sebab ada feature yang terdapat pada Realme Buds Wireless Pro ni adalah lebih baik sedikit berbanding Realme Buds Air Pro ni. Jadi kalau korang nak tahu apa perbezaan dia tu, stick around lah. Aku akan cerita kejap lagi, okay? Baik, so dari segi build quality tu, kita boleh nampak lah yang mana Realme Buds Air Pro ni memang dia mempunyai rekaan yang memang sangat compact. So dengan size yang macam ni, yang kecil macam ni, memang tak ada masalah lah untuk korang bawa pergi ke mana-mana kan. In fact, kalau korang nak letakkan Realme Buds Air Pro ni kat dalam poket seluar jeans korang yang kecil tu pun sebenarnya boleh. Memang muat untuk masuk. Dan kalau kita tengok pada keseluruhan rekaan dia ni, pada bahagian depan terdapatnya logo Realme. Kemudian pada atas logo tersebut terdapatnya satu LED indicator yang mana dia akan berwarna merah jika bateri case jatuh pada bawah 20% dan menjadi warna hijau apabila dia atas daripada 20%. Pada bahagian kanan terdapat butang untuk connection dan reset. Pada bahagian bawah pula terdapat port pengecasan jenis Type-C. Dan akhir sekali pada bahagian atas ni terdapat penutup yang memang very secure, very satisfying. Dia ada magnet, so memang sedap lah bila dibuka dan ditutup. Dia takkan mudah untuk jatuh ke, terbuka dengan sendiri ke. Memang benda ni memang takkan berlaku. Untuk buds dia pula, rekaan dia ni kalau korang perasan memang dia jenis rekaan yang tipikal lah kita nampak macam terdapat pada AirPods Pro kan, OnePlus Buds tu semua. Which is benda ni is not a bad thing pun. Sebab aku personally memang suka dengan design dia ni. Dalam kotak korang akan diberikan 3 jenis size untuk ear tips, dan pada bahagian tepi buds ni terdapatnya touch sensor yang korang boleh gunakan untuk navigate earbuds ni. Kejap lagi kita akan cerita dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan benda ni. Jadi untuk pairing Realme Buds Air Pro ni memang mudah disebabkan Buds Air Pro ni dia menyokong sistem Google Fast Connect. Bila korang buka aja penutup dia ni bersebelahan dengan smartphone Android korang, dia akan automatically detect buds ni tau. Dan untuk korang menikmati segala feature yang terdapat pada Realme Buds Air Pro ni, korang memang wajib untuk download dan install terlebih dahulu aplikasi Realme Link. Jadi buat masa sekarang ni, aplikasi Realme Link tu hanya available untuk Android saja. Jadi once bila connected dalam Realme Link ni, dekat sinilah korang akan nampak segala info yang boleh digunakan pada Realme Buds Air Pro ni. Korang boleh kawal noise control, korang boleh turn on game mode, korang boleh turn on bass boost, buat customasi untuk dia punya touch action yang mana terdapat 4 jenis touch input yang korang boleh pilih, antaranya macam play, pause, next track, previous track and banyak lagi. Korang juga boleh kawal noise control melalui touch input. Korang just perlu tekan 2 saat, tak kisahlah kat belah kanan ke kat belah kiri ke, dalam 2 saat macam tu dia akan cycle lah antara ANC, Active Noise Cancellation, General ataupun Transparency. Untuk mode Active Noise Cancellation ataupun ANC tu, lepas aku dah test ni semua, apa yang aku boleh katakan dia punya noise cancellation dia tu adalah lebih kepada mild punya cancellation lah. So ini bermakna kalau setakat macam bunyi aircon, bunyi kipas tu semua memang dia akan boleh potong dengan cemerlang. Tapi kalau bunyi macam bunyi kereta ataupun bunyi yang terlampau kuat lah, benda bunyi-bunyi macam ni memang dia tak boleh nak potong. Mostly kalau bunyi bising-bising yang macam tu, dia just boleh reducekan saja. Dia memang tak boleh nak sampai potong lah. Kemudian untuk mode general tu, memang dia takkan buat apa-apa lah. Dan last sekali untuk mode transparency tu, yang ni dia akan gunakan mic yang terdapat pada buds ni untuk dia enhancekan bunyi sekeliling bila korang pakai tu. Dari segi keselesaan bila kita pakai tu pula, aku boleh kata memang bila kita pakai tu, dia memang rasa selesa lah. Memang tak ada masalah apa-apa pun. Aku pakai memang dia tak ada macam ada masalah radang ke, sakit telinga ke, benda ni semua memang tak ada. Cuma masalah yang aku jumpa ialah bentuk Realme Buds Air Pro ni dia macam tak berapa ngam dengan telinga aku. So apa yang aku cuba sampaikan ni, maksud aku adalah bila aku pakai tu somehow dia rasa macam tak berapa secure tau. Dia kerap kali rasa macam dia macam nak cakap, dia rasa macam nak terjatuh daripada telinga aku tau. Don't get me wrong, bila aku pakai, let's say macam aku guna untuk bawa pergi mall ke, beli barang ataupun aku pakai kat rumah ke apa ke kan, dia memang takkan mudah untuk jatuh. In fact dia memang tak jatuh pun sebenarnya, tapi dia macam ada perasaan macam
dia perasaan macam tak secure tau. Dia macam bila pakai tu kadang dia macam ada macam nak longgar, dia rasa macam nak jatuh. Terutama bila aku gunakan Realme Buds Air Pro ni, bila aku guna untuk jogging kan. Bila jogging tu disebabkan dia ada kita jogging dia yang dia bergegar kan. So lah yang itu masa bila jogging tu lagilah rasa macam nak jatuh kan. So itulah Realme Buds Air Pro ni bila aku pakai tu disebabkan aku tak pastilah, benda ni subjektif. Maybe disebabkan telinga aku ni tak mengikut piawaian yang ditetapkan oleh Realme. So sebab itulah bila aku pakai dia rasa macam tak ngam and dia rasa macam nak jatuh. Other than that, macam aku cakap tadi lah, untuk keselesaan bila pakai memang selesa habis. Untuk dia punya sound quality pula, aku boleh katakan yang mana untuk sebuah TWS dia mampu untuk menghasilkan bunyi yang sangat bagus. Aku memang sangat enjoy lah menggunakan Realme Buds Air Pro ni untuk mendengar lagu tu semua. Sebab apa yang aku perasan, Realme Buds Air Pro ni dia memang mampu untuk menghasilkan sound yang memang sangat balance lah. Bass dia pun macam tak ada lah terlampau kuat, treble dia pun tak ada lah terlampau over sangat. Cuma kalau nak nampak lemah tu, pada volume yang rendah, bunyi vokal penyanyi tu macam tak berapa nak dengar lah, dia macam mendap. So penyelesaian dia adalah untuk korang crankkan volume tu naik tinggi sikit lah, dan baru bunyi vokal, bunyi instrumen semua memang ngam. Cuma Realme Buds Air Pro ni, apa yang aku perasan, dia memang tak sesuai untuk semua genre lagu lah. Contohnya dalam lagu rock, disebabkan bunyi dia balance, dia macam tak berapa nak ada sangat bass tu kan. So bunyi tu memang agak bingit sikit lah. Dan kemudian bila terlampau banyak sangat instrumen dalam satu-satu lagu tu, bunyi vokal penyanyi tu memang macam ada kurang sikit clarity dia tu. Jadi untuk test lagu pada Realme Buds Air Pro ni, aku menggunakan Tidal pada mode sound quality hi-fi dan master. Dan antara lagu yang aku dengar adalah The Sale of Sharon by Scorpion, Maria daripada Hwasa, Tum Him Ho daripada Anjit Singh, dan last kali of course lah Dear Dance daripada System of a Down. Jadi untuk lagu-lagu yang aku test ni, kalau macam lagu rock yang terdapat pada The Sale of Sharon dengan Dear Dance by System of a Down tu, macam aku cakap tadi lah, bunyi tu memang dia macam sedikit bingit sikit lah. Tapi untuk lagu-lagu yang lain tu, memang tak tahu lah. Aku try, aku ada banyak TWS kat rumah ni. So dalam banyak-banyak TWS yang aku cuba tu, bunyi yang terdapat pada Realme Buds Air Pro ni memang lebih luas. Dia punya clarity lebih clear, soundstage dia pun luas. Senang cerita, Realme Buds Air Pro ni memang mampu untuk memberikan kepuasan untuk aku mendengar lagu-lagu tu semualah. Tapi kalau korang ni jenis yang bass head, korang nak dengar lagu bunyi bass yang kuat tu, walaupun dekat dalam app Realme Link tu dia ada option untuk korang enablekan Bass Boost Plus tu kan. Walaupun setelah korang enablekan mode tu, apa yang aku dengar, dia just memang akan naikkan bunyi bass je lah. Tak kisahlah untuk dia punya low end ke, mid ke, dekat treble ke, semua memang tetap akan ada bunyi bassy tu. Which is bila semua tempat ada bunyi bass, so lagu tu dia akan jadi mendap lah. So walaupun lagu tu memang akan menjadi bassy bunyi dia tu, still bila turn on kan fungsi Bass Boost Plus ni, dia punya bunyi tu memang tak sedap langsung lah. So macam aku cakap tadi lah, kalau korang ni jenis yang bass head, memang aku tak sarankan untuk korang angkat Realme Buds Air Pro ni. Kalau korang ni pula jenis yang dahagakan quality sound yang lebih baik daripada Realme Buds Air Pro ni, then kat sini baru aku suggest untuk korang angkat Realme Buds Wireless Pro ni. Sebab Realme Buds Wireless Pro ni, dia ada fungsi Sony LDAC terbina dekat neckband dia ni. Jadi bila ada LDAC ni, dia memang mampu untuk produce sound yang lebih kuat, dan dalam masa yang sama juga dia akan memberikan clarity yang lebih tinggi lah untuk semua jenis lagu. Cuma kelemahan dia, dia adalah jenis neckband lah. So kalau korang yang dia memang tengah mencari TWS tu, korang mungkin takkan suka lah dengan neckband ni kan. Sebab dia macam old school kan, ada wire ni semua, rimas tu semua kan. Tapi itulah, kalau korang nak produk daripada Realme, lepas tu korang nak sound quality yang lebih baik, dan memang aku lebih suggest untuk korang angkat Realme Buds Wireless Pro ni. Sekarang kita nak cerita berkenaan dengan latency pula. Jadi Realme claim yang mana Realme Buds Air Pro ni mampu untuk memberikan low latency yang memang sangat tinggi lah, 94 millisecond bila kita turn on kan fungsi game mode tu. And lepas aku menggunakan untuk main game dekat Realme Buds Air Pro ni, memang aku boleh setuju lah dengan apa yang Realme cakap tu. Memang boleh rasa lah dia punya latency yang sangat rendah tu. Dia tetap ada latency, terutama bila korang macam main game PUBG. Memang bila korang tekan tembak tu, dia tetap akan ada latency. Tapi latency dia tu memang sangat-sangat rendah. And overall, kalau sekarang ni korang sedang mencari TWS yang boleh memberikan kadar latency yang rendah tu, memang okey lah untuk korang go for Realme Buds Air Pro ni. Cuma apa yang aku nampak, walaupun dia mampu untuk memberikan low latency yang rendah, dia tetap ada kelemahan dia. Kelemahan dia ialah bukan pada gaming, tapi pada entertainment, pada bila masa korang nak tengok video tu semua. Sebab untuk korang tengok video, korang tengok Netflix tu semua, korang tetap kena on juga fungsi game mode ni. Sebab kalau fungsi game mode ni dimatikan, memang bila tengok video pun korang boleh nampak memang obvious lah dia punya latency dia tu. Mulut gerak dulu, bunyi datang kemudian kan. Memang agak annoying. So apa yang korang perlu buat adalah dalam app Realme Link tu, korang kena sentiasa turn on kan fungsi game mode tu lah. So sekarang aku akan letak satu contoh video. Yang ini korang boleh tengok lah sama ada perbezaan tak bunyi di antara bila game mode on dengan game mode off, okay? Jadi pada hari ni kita nak buat video unboxing. Kalau dah nampak setup macam ni, memang
unboxing lah kan. Jadi apa benda yang kita nak buat unboxing hari ni? Hari ni kita nak buat unboxing yang agak boleh dikatakan sebagai unboxing besar-besaran jugalah. Sebab aku bukan nak unboxing satu produk, tapi dia lebih daripada satu produk. Jadi pada hari ni kita nak buat video unboxing. Kalau dah nampak setup macam ni memang unboxing lah kan. Jadi apa benda yang kita nak buat unboxing hari ni? Hari ni kita nak buat unboxing yang agak boleh dikatakan sebagai unboxing besar-besaran jugalah. Sebab aku bukan nak unboxing satu produk, tapi dia lebih daripada satu produk. Untuk performance bateri pula, kalau korang tak gunakan fungsi active noise cancellation ataupun transparency, buds ni korang boleh guna selama 6 jam non-stop dan total 25 jam sekali dengan casing bateri dalam casing tu lah. Dan kalau korang turn on fungsi active noise cancellation ataupun transparency, dia punya bateri dia tu boleh bertahan selama 4 jam non-stop dan 18 jam sekali dengan dia punya casing tu. Jadi Realme Buds Air Pro ni dijual pada tanda harga jualan rasmi RM299 saja. Persoalannya, adakah berbaloi untuk korang beli pada tanda harga jualan yang macam ni? Pada pendapat aku, kalau Realme Buds Air Pro ni memang ngam dengan telinga korang, benda ni penting tau. Kalau dia betul-betul ngam dengan telinga korang, dan bagi aku memang sangat berbaloi lah. Sebab pada tanda harga jualan macam ni, korang akan dapat sebuah TWS yang mempunyai fungsi active noise cancellation, dan dalam masa yang sama juga dia mempunyai quality sound yang balance, yang memang bagus. Aku memang suka dengan dia punya sound signature dia. Dan yang terakhir sekali, dia ada extra feature lah, which is dia ada aplikasi dia yang tersendiri, iaitu Realme Link. Tapi macam aku cakap tadi lah, kalau korang nak beli Realme Buds Air Pro ni, korang kena pastikan yang mana Realme Buds Air Pro ni memang sesuai dengan telinga korang kan. Kalau dia telinga macam aku, bila pakai rasa macam nak jatuh je manjang, memang tak syok kan. So benda ni pastikan korang ambil kira terlebih dahulu lah. Benda lain semua macam memang dah ngam lah dengan Realme Buds Air Pro ni. Dari segi dia punya fitting telinga tu je korang kena ambil kira sama ada dia okey ataupun tak dengan telinga korang. Okay? Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Macam biasa, aku akan letak link pembelian untuk Realme Buds Air Pro ni dekat dalam description box di bawah. Aku juga akan letak link pembelian untuk Realme Buds Wireless Pro ni juga dekat bawah. Mana tahu ada korang nak beli sebab korang nak sound quality yang lebih baik kan. So aku akan letak link kat bawah sekali. Dan aku rasa tu je lah. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye. Sungguh tak pernah ku menduga dia akan mengulanginya semula. Sanggup untuk menodai cinta dan membiarkan aku sengsara. Mantap sih. So ini adalah contoh sound untuk mic dekat Realme Buds Air Pro ni. Yang ni bunyi sunyi, tak ada bunyi apa lah. So sekarang aku akan pasang bunyi bising, bunyi straight, bunyi kereta kat belakang kan. So korang dengar macam ni bunyi dia, okay? Dengar? Bunyi kereta. So macam mana? Dia mampu tak potong bunyi bising kat belakang ni? Kalau dia mampu potong dengan cantik, memang good lah. Kalau dia tak mampu, memang too bad lah kan. So aku rasa sampai situ saja. Sampai sini saja video ni. Bye.